dilihat daripada mesej ni. Okey, Cik Samsul dari Labuan. Semalam pun ada. Terima kasih join lagi semula pada malam ni. Kemudian daripada Fadil Zaki. Ni untuk maklumat Dr. Helmi ni, student Dr. Helmi ni. Nampak dekat Facebook tadi pun dia ada respon. Dia ex-student Dr. Oh, wow, hai. Dah jadi macam alumni Zoom ni. Dah. Ya. Saya cuba mute-kan. Baik, saya cuba mute-kan all. Alright. So, tanpa memberikan masa, terlebih dahulu saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada anda semua kerana dapat bersama dengan kami TLC untuk yang hari ke-9 menggunakan aplikasi Zoom, yang mana kalau yang belum ada bolehlah share pada kawan-kawan untuk download dulu. Okey. So untuk malam ni alhamdulillah terima kasih Dr. Helmi, Dr. Helmi Norman kerana dapat bersama dengan kami untuk malam yang ke-9. Okey. So untuk maklumat anda semua, program ni adalah salah satu inisiatif daripada ATC, iaitu Apple Teacher Community Malaysia. Dan yang founder dia Cikgu Razif lah, kalau anda boleh nampak pada skrin saya ni yang pertama. Dia merupakan juga ADE. Okay. So Dr. Helmi adalah merupakan kita tengok slide seterusnya. APLS kita So ada yang tanya apa tu APLS? Dan sebenarnya Dr. TS Dr. Helmi, minta maaf Dr. TS Dr. Helmi Norman dari UKM, dan sebenarnya actually beliau juga merupakan ADE Malaysia kita, dan beliau juga merupakan APL, saya kena ubah balik ni. Minta maaf Doktor, nanti saya ubah balik. APLS, Learning Specialist sebenarnya beliau. Okay. Okay, saya ambil lama ni. Minta maaf Doktor, sekali lagi minta maaf. Saya akan ubah. Okay. So sebelum kita mulakan slot kita pada malam ni, suka untuk saya maklumkan sedikit soft reminder pada Apple FKM. Ya. Terima kasih kerana join Apple FKM. Okey, so sebelum kita mulakan slot kita pada malam ini, mungkin saya nak memberikan sedikit maklumat atau soft reminder kepada semua peserta. Okey, yang pertama adalah sesi PLC ini akan berlangsung selama lebih kurang sejam plus. Dan semasa presenter sedang buat tutorial, mohon semua peserta mute terlebih dahulu lah. Mohon semua peserta mute terlebih dahulu. Dan jika ada soalan yang diperlukan baru unmute lah. Salah je pula. Okey, setiap subtopik selepas presenter tunjuk cara, peserta boleh boleh terus hands on dan Q&A. Topik yang berkaitan saja. So kalau boleh biarnya ianya topik yang berkaitan saja untuk cikgu tanya pada malam ni. Sebab kalau cikgu ada nak tanya lain selepas ni lah, habis. Dan untuk warga KPM, link borang kehadiran SPL KPM akan diberikan 15 minit sebelum tamat sesi dan akan ditutup selepas 30 minit tamat sesi. Sebab ada yang PM tepi ni. Ada yang PM tepi lepas pukul 12 tanya kenapa tak boleh isi, ada esok pagi baru nak isi. So minta maaf sebab kita kawal dari segi inilah pengisian lah, sebab kita tak nak supaya benda ni terlepas pada orang luar. Orang yang tak terlibat pun dia isi untuk SPL KPM. So unfair lah kepada anda yang berada di sesi ni. Okay. So untuk maklumat anda semua, sebelum saya terlupa, pastikan anda dah install dulu aplikasi GarageBand pada iPad anda. Dan di MacBook pun ada juga sebenarnya GarageBand, cuma dari segi interface dia agak berbeza Doktor Ya betul, berbeza sikit. So kalau boleh yang tutorial hari ni memang untuk GarageBand iPad. Ya, fully iPad. Yes.
Okay, kalau macam di iPhone Doktor? Di iPhone dia sama dengan iPad. So iPad atau iPhone. Alright. Cun. So tanpa melengahkan masa, saya serahkan stage ni pada Doktor untuk meneruskan sesi. Silakan. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Okay, switch camera pula silap. Okay, alright. Terima kasih kerana hadir hari ini. Ini first time saya join Apple Teacher Community punya workshop yang diadakan malam ke-9 Wow, very good. Nampak ramai yang hadir and begitu committed di era COVID-19 ni. But it's very good. Sebenarnya boleh teruskan walaupun tak COVID pun boleh teruskan usaha ni. I think it is a very good maksudnya is a very good initiative. Alright, okay. So sekarang saya saya nak ucapkan terima kasih kepada alumni student-student saya yang ada dekat situ. Hai, walaupun saya tak nampak semua, but anda sentiasa dekat di hati. Okay. Alright, okay. So sekarang saya share saya punya screen and alright, okay. So boleh nampak ke screen? Nice. Great, okay. So alright. So everyone can create everyone can create. Rasanya tema dia memang everyone can create. So hari ni adalah tema dia adalah everyone can create music. Alright. Sebelum tu itulah macam Cikgu El sebut tadi, saya adalah Helmi, ADE Class of 2019 bersama Cikgu Razif and saya juga timbalan pengarah timbalan pengarah teaching innovation, inovasi pengajaran dan teknologi pembelajaran di Pusat Pengajaran dan Pembangunan Kurikulum di UKM. Alright. So hari ini kita akan touch mengenai digital music composition ataupun pengubahan muzik digital. Alright. So first kali kita akan tengok live loops and saya tunjuk dulu kita punya saya sebenarnya suka share apa yang student kita buat. Kalau student ni ada, great. Kalau tak ada, tak apa. Boleh pas-pas info ni. Memang saya selalu guna beberapa example dalam workshop ni. Alright, so bila tengok cikgu ni, dia adalah cikgu sekolah menengah, but subjek yang mengajar adalah form 2 and ini adalah subjek sains di mana saya selalu guna example ni dan cikgu ni dia tak ada background dengan menggunakan iPad and dia tak pernah membuat kreatif multimedia, tak pernah pegang pensel, tak pernah draw, tak pernah create music dan ini apa yang dihasilkan. Kita tengok sikit. Alright. Okay, so kalau you perasan drawing tu and music tu sebenarnya, so hari ni fokusnya adalah music dan music tu digubah dalam GarageBand. Alright, so Hi, I am Ame. What a wonderful day today. I am planning to walk around the jungle and appreciate the nature. Kalau you tengok, burung dekat belakang tu, ada bunyi macam hutan. So semua tu ada dekat dalam GarageBand dan kita akan cover hari ni macam mana nak buat. So saya suka tunjuk output dia dulu. Look, there's a cave. Okay, so bunyi burung-burung tadi. Okay. Let's take a look. Okay. Hello. And bunyi voice recording tu semua dia buat dalam GarageBand. Alright. So kita akan tengok benda tu hari ni. Alright. So kita
saya tunjuk satu lagi, ini adalah student Alam Shah and ini adalah student saya juga, ini student masters PJJ, and diorang tak ada juga very limited lah knowledge on music, and dia boleh hasilkan lagu ni, nanti kita tengok bersama-sama alright, okay, macam nak create. Okay, so sekarang go to GarageBand. Okay, alright. Okay, saya tunjuk dulu apa yang dihasilkan oleh student Alam Shah tadi Okay. So nanti kalau siapa-siapa yang terror dekat sini boleh dengar sikit dan teka lagu apa lagu ni. Teka lagu tu boleh letakkan dalam chat. Nanti Cikgu L bagi hadiah Cikgu L. Alright, okay. Good on you. Okay, anyway, itu yang dibuat oleh student dalam masa 2 jam. Diorang pun tak ada, diorang memang band, okay, but diorang tak pernah buat create music on GarageBand. Tapi kerana GarageBand ni simple dan senang, dia straight boleh buat lagu ni alright. Dan sebenarnya tengok banyak instrumen yang dipakai. Ada rasanya 2-3 orang yang buat, and student tadi Okay, so saya tunjuk lagi satu example sebelum kita start betul-betul macam mana nak buat, right? Ini adalah student Masters Executive tadi, dan diorang pun tak pernah buat lagu tak ada maksudnya tak ada experience langsung buat lagu, alright, and kita dengarkan sikit lagu dia. Saya skip depan sikit. Photosynthesis. 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 Have you ever wondered, green leaf in the nature, it can make life better, we live healthier. Fundamental process, they make their own food, for things are needed, let me tell you now. Kalau perasan depan tadi ada ni sikit okay. So dia punya ada bunyi funky sikit gambar-gambar retro 80-an ni okay. So hari ni apa yang kita akan buat, kita akan recreate apa yang lagu photosynthesis yang Suzuki ni buat. Okay, so macam mana nak buat? Go to GarageBand, and kalau you perasan ada 2 option dekat sini, tracks dengan live loops. Tracks kita akan cover sebentar lagi. Mula-mula kita tengok live loops dulu. Okay, sebelum kita masuk, sebenarnya kita kena pergi Electrofunk and kita akan buat lagu tu. Sebelum tu saya perkenalkan sikit macam mana students yang buat Soundwave tadi. Okay, macam mana dia download lagu bunyi burung tu, bunyi cave tadi, okay, echoing. So semua dekat Sound Library ni. Kalau you perasan Sound Library ni, you download Toybox, and banyak lagi yang free dekat sini you boleh download, alright. Tapi yang pentingnya Toybox untuk kalau you nak sound effect tadi. And kalau you scroll, bila you dah habis download, ada dekat Animal Kingdom, World of Numbers, Movie Machine. So kita tengok dalam Animal Kingdom ni, banyak dah siap. Sorry. Oh no, nanti dia kacau saya punya projek, sorry. Okay. Box. Okay. Okay, so bunyi-bunyi tu memang dah ada. So kita boleh import dalam kita punya Keynote and make it more interactive and immersive, right? Okay.
Dan sebenarnya banyak lagi contoh yang kita boleh guna, katakan planetarium ni untuk simulate lagu di angkasa Okay, so lagu-lagu ni ini sound waves ni diambil daripada NASA okay. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Nice to be in orbit. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Sebab dia smart, dia akan randomly, maksudnya mixkan lagu tu Okay, tapi jangan main tekan semua, dia kena ikut ikut tempo juga, right? Okay, so sekarang to the fun part, di mana kita akan create lagu sendiri ataupun lagu photosynthesis tadi semula. Right, so pergi dekat electro-funk, right? Electro-funk. And dekat electro-funk ni, okay, kalau you perasan, ada instrumen dekat sebelah kiri ni. And ada waves dekat sini, right? Yang biru-biru ni. Okay, untuk recreate lagu tadi, okay, you kena tekan nombor 2 punya drum ni. Okay, the first one here. And then gitar nombor 2. And maybe piano ni nombor 2. Alright, okay. Tapi biarkan satu loop tu habis baru tekan instrumen seterusnya. Dia kena pakai timing. Okay, tengok saya buat dulu. Okay. Alright, okay, dah ada groove dia. Foto. Okay. Alright, okay. Saya tak pandai sangat nyanyi. Okay, anyway, kalau you perasan, sangat senang nak create. Tapi music ni memerlukan timing. So jangan main tekan, maksudnya boleh tekan, tapi tekan dalam looply manner. Maksudnya satu loop baru tekan instrumen seterusnya dan seterusnya. Dan dia akan jadi lagu Okay, tadi hanya testing Okay, kalau you nak record lagu tu, you perlu tekan button merah ni button merah, right, untuk record. Okay, so selepas 1, 2, 3, 4 dia akan start record. Okay. Create lagu tu, bila record, cuba kita play balik. Okay. Alright, so nampak begitu mudah nak buat lagu menggunakan GarageBand. Okay, so tu sesi pertama di mana you boleh create lagu dengan GarageBand dengan menggunakan live loops. Okay, untuk yang maksudnya bahagian seterusnya, okay, so bahagian seterusnya adalah saya akan tunjuk you macam mana kita nak remix lagu. Okay, so saya dah buat lagu photosynthesis tadi. Okay, remix sikit lah. Alright. Okay, and kalau you perasan dekat sini, dekat atas kiri ni ada button FX. So button FX ni, apa yang dia buat adalah kita boleh mix lagu. Contohnya kalau you pernah dengar lagu Alan Walker ke ataupun yang hit-hit sekarang tu, okay, dia buat macam disco punya effects. So sebenarnya disco punya effects tu kita boleh buat di GarageBand. Alright. So macam ni kita nak buat dekat kita tekan FX jangan lupa tekan FX, dan FX ni adalah effects. Alright, FX Okay, and effects tu membenarkan kita buat distortion ataupun effect pada lagu tu Alright. So kita try yang dan di sini banyak yang you effects yang you boleh gunakan.
Okay, dekat sini ada filter, repeater, wobble semua, dan masing-masing ada effects dia. Dan di sini pun ada. Alright, ini untuk rewind, and then ni buat apa mixing sikit, and ni stop and you boleh tukar repeater sini, filter sini, okay. So you boleh ada kiri kanan. Okay, sekarang kita boleh buat live mixing. Kita try dulu buat live mixing, and then kita buat recorded mixing. Okay, kita buat live dulu. Kita play dulu sikit. Alright. Saya play ke depan sikit ni. Okay. Dan pastikan ni dekat filter. Okay. Okay. Okay, saya tukar repeater pula. Okay, kalau kita ada pilih. So kita boleh bagi wobble sikit. Kita boleh buat live DJ mixing, mixing menggunakan GarageBand. Okay, so lagu tadi kita dah create menggunakan live loops, and kita dah buat live DJ mixing. Okay, and kalau you nak record apa yang you mix tadi, sambil tu you tekan merah ni. Okay, tap on the red button, so, and dia akan record apa yang kita mix. Okay, katakan filter tadi. Okay. Apa you biarkan dia. Bila you nak baru kalau you perasan dekat sini dah ada pink punya pink pula, purple So berwarna purple ni. So berwarna purple ni maksudnya dia dah recordkan recorded kita mix tadi Okay, so kita play sikit. Okay. So dia ada dekat situ. Oops. Okay. And dah akan nampak dekat sini. Dekat yang kita buat Ini pun ada nampak Alright. Okay. So alright. Itu untuk mixing. Kalau perasan. So sekarang kita dah cover 3 benda, iaitu creation of a new song menggunakan live loops. So, kita dah recreate lagu photosynthesis tadi. And kita dah masukkan mixing sikit. And kita buat recorded mixing. Tadi kita buat live mixing. So kalau you nak show off sikit dekat boss ke dekat student, saya pun boleh buat mixing you boleh buat dekat situ lah. Right. Okay. Okay. Untuk seterusnya kita tengok smart instrument Okay. So tadi nanti saya berikan masa sikit untuk you try, and maybe ada participants yang nak share apa yang you dah create ke recreate ke tadi. Maybe you dah try lagu-lagu sikit you create, maybe kita boleh share lepas ni. So untuk bahagian kedua iaitu smart instrument, tadi kita go to live loops Untuk smart instruments ni sebenarnya kita boleh create lagu dari menggunakan instrumen yang ada dalam GarageBand. Okay. Dia mirip-mirip sebenarnya instrumen yang betul, tapi you tak perlu ada background music ataupun mungkin kena ada sikit lah. Okay.
tak perlu ada, sebenarnya tak perlu ada pun sebenarnya, sebab saya pun tak ada background music tapi saya boleh recreate okay. Tapi untuk sampai tahap yang lebih ni kita perlu ni lah. Okay, so macam mana kita nak pergi? Alright, go back to GarageBand recent ni and tekan plus. Okay, kalau you perasan live loops dengan tracks, so pergi dekat tracks. Dekat tracks ni ada smart instruments. So smart instruments ni lah di mana semuanya akan terjadi Okay, so semua akan ditransform hari ni menjadi artis Okay, so boleh record lagu dan letak dekat YouTube jadi YouTube sensation. Okay, so untuk memulakan kita pergi dekat gitar. Okay, guitar here. Okay, and tekan smart guitar. Okay, so untuk smart guitar, alright, smart guitar kalau you perasan memang akan ada gitar digital dekat sini. Okay, so scrum lah kan terus. Okay. Sebenarnya kalau scrum terus memang susah lah kan. Okay, and kalau you perasan dekat sini ada E minor, A minor, D minor. So bila you tap dekat situ dia akan scrum automatic. Okay, tapi jangan risau. Okay. Apa yang kita nak buat adalah kita nak recreate lagu Hotel California. Alright, dan saya ada letakkan dekat sini Hotel California punya chord. Okay, you boleh screenshot sekarang kalau you nak try. Okay. Saya try float je ya. Sorry. Okay. Okay, so kalau you tengok dekat sini, kita boleh buat sort of a split screen. Dia floating dekat atas tu. So sebab saya pun tak ingat dia punya chord. Okay, chord ni sebenarnya you boleh go on the web browser dekat Safari and look for chords Katakan you nak lagu I don't know, Nothing Else Matters daripada Metallica. You ambil lagu chord tu, you letak dekat situ. Ataupun lagu katakan Hotel California ni ke, tak keluar lagu intim ke, lagu nasyid ke, ambil letak dekat sini, try recreate your own songs And sebenarnya bila you create dekat GarageBand, yang bagusnya copyrightnya adalah adalah diberikan kepada you So because you yang create the songs, so it becomes yours itu yang penting because copyright issues ni amat penting. Alright, so macam mana kita nak edit chords ni? Okay, kita pergi dekat so how do you do it is gear icon. Kalau saya rasa kalau you pakai iOS yang sebelum ni ataupun iOS yang lama sikit, dia ada gambar spanner saya rasa. Okay, range punya spanner Okay, so saya kalau you tekan gear untuk yang OS baru and tekan edit chords. Ini sama untuk semua OS Okay, edit chords. Okay, so untuk edit chords ni, okay, kalau you perasan, kita kena ikut Hotel California punya chords. So untuk yang depan ni, untuk yang ada M tu maksudnya B minor So kita pergi dekat B and pergi dekat MIN tu maksudnya minor So B, MIN tu minor and yang ni non. Alright. So yang kedua ni F sharp pergi dekat F sharp. So kalau tak ada apa-apa maksudnya F sharp, pergi dekat major. So F sharp major non. Alright. Untuk seterusnya A, so A kalau tak ada apa-apa tulisan tak ada M kecil tu maksudnya dia A major So A major. Alright. Dekat sini E major. Okay. So yang ni G major. Right, G major. D major. E minor. Dan F sharp. So F sharp major F sharp major. Okay. Dan yang lain ni, kalau you dah, maksudnya kita tak nak pakai chord yang lain ni, kita boleh pergi dekat sini and tekan, F sharp tadi betul Sorry, F sharp tu betul. Okay, yang E ni yang kita nak. So pergi dekat non and yang lain ni boleh non lah. Okay, non, ini pun non and ini pun non. Alright. Okay, bila semua dah selesai, okay, kita dah dapat chord yang betul, kita tekan done.
and kita kembali ke screen main screen dah. Alright. Dan bila you tekan still dia scrum, okay, key dah betul, cuma dia punya rahsia adalah menekan autoplay dekat sini itulah dia rahsia dia. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu, prof-prof, doktor-doktor sekalian Okay, so pergi dekat number 3 dekat sini. And kalau you perasan, okay, okay, laju sikit okay, note dia dah betul, okay, dia punya chord dah betul. Okay, dan kembali kepada ikon gear di atas ni, ataupun untuk yang iOS lama, features, spanner ataupun wrench. And kalau you perasan dekat sini ada tempo tempo. So tempo ni kita nak slowkan tempo tu. Okay. Tadi kita tekan satu note tadi. Okay. And kita akan slowkan tempo tu. Tempo dah betul, sekarang tinggal record. Okay, kalau you perasan, dekat biasanya bila you buka GarageBand ada 8 bar dekat sini untuk satu section ni student saya yang ada drum music video saya ada tu. Okay, so sebenarnya ada 8 bar untuk setiap section ni. Dan kalau you perasan dekat sini ada 8 note ataupun 8 yang chord ni. Okay, 8 note. Dan 8 note ni yang kita akan plug supaya dia masuk dalam ni, ataupun di scrum kita masuk dalam ni. Okay, so sekarang tengok saya buat. Alright, and saya katakan record dekat sini, and kita terus scrum Okay, 2, 3, 4. Okay, okay, okay. Perasaan kedua. Idea right? Okay. Alright, so sekarang kita dah masukkan satu instrumen iaitu smart guitar. Dan kita nak tambah satu lagi instrumen. So kita baru start, baru warm up Okay. Tekan, okay, sekarang macam ni kita nak tambah. Nampak sini plus Okay. Okay, sebelum kita tekan plus tu, saya rasa baik kita jadikan dia wave dulu dengan menekan button ini So, bila kita tekan button tu, dia akan jadi wave. Alright. And bila kita nak tambah instrumen, tekan plus dekat sini. Alright. Untuk menambahkan kerancakan lagu tu, kita nak letak drum, tapi bukan drum tapi kita ambil drummer. So drummer ni sebenarnya GarageBand dia dah sediakan drummer-drummer yang akan create. So kita tekan akustik okay. Drummer ni dia sebenarnya akan drum mengikut you punya rentak Okay, dekat sini Kyle drummer saya Kyle, saya play sikit. Sebenarnya dah ikut beat. Okay. Tapi kalau kita nak ubah sikit beat dia, kita boleh kalau you nampak dekat sini kat sini ada loud, complex, soft dengan simple. Kita boleh pelbagaikan drumming tu, okay, drumming sequence tu, okay, kepada loud, complex. Okay. Kalau kita dengar sikit, kita play sikit okay, loud kita boleh jadikan complex sikit. Okay. Dia tutup lain sikit Okay. And alright, okay. Kat sini ada tempo ni dengan clap kat sini. So kita
boleh tambah percussion. Okay. And kalau kita nak tambahkan drum dekat sini, okay. Benda lain dah. Okay. 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 Alright, dan sebenarnya kat sini ada pelbagai kita boleh pelbagaikan form dia, okay, kick dengan snare dia, macam mana dia kick, okay. And kalau dia rasa kosong, kita boleh feel lagi, kanan lagi feel Alright, okay. Okay, so sebenarnya itu hanya satu drama okay. Dan sebenarnya kalau you download semua drama, dia boleh go to sound library and you download semua drama. Banyak drama dekat situ So tadi rock punya drama. Kalau you pergi dekat percussion punya drama, okay, kita try Isabella ni. Isabella. So Isabella, kita tengok apa jadi kalau Isabella main. Right. Okay. Rasa macam okay. Okay, kongga, okay. Tepi dia sikit lagi. Ni biar shaker ni sikit. Alright. Okay. So nampak macam Isabella ni, okay, saya try yang groove sikit lah. Kita ambil yang beach punya sikit. Okay. So alright, di pantai beach. Alright, so sekarang kalau kita perasan kita dah ada dua wave So satu akustik yang gitar tadi, and satu Isabella punya percussion tadi, drama daripada Isabella tadi. Okay, sebenarnya alright, kita boleh tambah satu instrumen lagi alright. Try tengok sikit, tekan plus and scroll ke kiri ke kanan okay. And kita ambil world ni. Kalau you dah download world, you dah download semua, ada Guzheng ni. Kita try Guzheng untuk menjadikan dia bunyi Asia sikit. Alright. Okay. Susah lah kan. Okay. Dan jangan risau, kita ada smart instrument. And kita pergi ke, saya plug sikit saya try dulu Okay, tak boleh, kita lagi. Kita autoplay. Autoplay 3 So okay, so kita try autoplay 3 yang saya nak tadi, autoplay 3. Okay, kita record terus 1, 2, 3, 4 kan beat terus. Kalau nampak situ dia punya music dah more Asian Alright, dan sebenarnya untuk kita boleh copy sorry, dah lebih masa ke? Tak. Sementara tu sebab masa diorang dengar music tu, mungkin sebab ada yang feel music sikit pada diorang. Ada yang tanya macam mana kalau nak ada beberapa instrumen tu, contohnya dia nak kuatkan pada gitar saja, yang lain dia nak slowkan sikit dia punya sound dia. Okay, good question. Alright. So macam mana kita nak kuatkan? Sebenarnya boleh kalau you perasan dekat instrumen dekat tepi ni, ada satu garisan dekat tepi ni, and kita boleh tarik dekat sini.
And sebenarnya kita boleh buat mixing seterusnya. Kita boleh slowkan gitar ni. Okay, katakan kita play sikit. Alright. Okay. Dan sebenarnya kita boleh buat mixing seterusnya bila kita tekan, okay, katakan gitar ni, alright. You tap dekat atas ni, sebelah effects ni, sebenarnya dia ada master effects and kita boleh buat echo dengan reverb dekat sini. Okay. And katakan play, you boleh buat reverb okay. Kalau kita nak fokus pada satu instrumen, kita sebenarnya boleh mute yang lain. Okay. Alright, so kita dengar gitar ni dulu. Okay. Okay. Alright. So kalau you nak bagi dia echo sikit and reverb sikit, saya lagi suka kalau ada reverb punya sound. Okay. Okay. Dekat Isabella ni pun mungkin kita nak tambah reverb juga. Okay, tengok sikit. Okay. And kalau tengok Buzeng ni tadi. Edit sama ada nak kuatkan ataupun sebenarnya betul Cikgu L yang bertanya tadi, memang mixing adalah satu benda yang paling penting sebab itu akan menambahkan dia punya quality of the sound, sebab ada yang nak kuat, nak slow, nanti masa kita tunjukkan suara kita pun ada yang kuat, ada yang slow. Dan saya tambah lagi dekat kalau you perasan dekat kanan atas ni ada button plus So dekat button plus ni sebenarnya kita boleh duplicate apa yang kita buat tadi So section A kita duplicate, okay. Katakan kita duplicate section A, alright. Okay, kita tekan dia duplicate. Okay, dia akan duplicate lagu yang sama tadi, alright. Dan apa yang kita nak buat adalah kita nak pergi section A ni dan kita nak delete suara, maksudnya bunyi apa ni? Suara Chinese instrument tadi Okay, cuba kita tengok apa yang berlaku jika kita delete. Okay, so saya scrollkan terus ke tekan plus, kita tekan all section. So kalau kita tekan all section, semua section boleh nampak Okay, katakan kita terus ke saat ke-5 ni ataupun 7 ni 5 lah. Okay, kat sini. Okay, kosong ataupun alright. Kita tengok dulu. Bagaikan lagi Alright, and sebenarnya kita boleh cut and delete, edit Contohnya Isabella ni, kita nak dia keluar pada saat ke-4. Okay? Kita tak nak dia keluar ke-5 lah So supaya dia ada 8 bar. So kalau boleh 4 bar, kosong akustik gitar dulu. So dia solo dulu gitar. Baru Isabella ni masuk, baru Chinese music masuk Kita tengok apa efek dia. So, gitar tu masuk pada saat ke-5 tadi Alright. Kita dapat macam mana kita hasilkan kita punya own creation of the song Kalau you perasan, tadi memang kita ambil note daripada Hotel California punya notes and kita plug in sendiri. And kalau biasa variation dah lain sebab kita menggunakan smart instruments daripada GarageBand and kita gunakan drummer yang disediakan dalam GarageBand. So drummer tu dah buat variation and kita dah variasikan tadi pada instrumen tu And sekali lagi kita tambahkan Asian punya gitaris tadi ataupun menggunakan Buzeng tu.
and dia akan jadi lain lah. Alright, dan yang paling penting step terakhir adalah export. Saya tertunjuk dekat live loop tadi macam nak export. Tapi caranya begini Okay, bila dah habis semua ni, okay, kita tekan pada atas ni, iaitu gambar file. Kalau saya rasa kalau dekat iOS lama, My Songs okay. Kalau you perasan dekat sini, My Song, and you tap lama-lama pada sini, pada file tersebut and rename. Okay. Katakan okay, Hotel California Indian version kan. Alright. Okay. Okay. Macam mana kita nak share? Kita tekan lama-lama sekali lagi and tap share. Tap song and pastikan dia high quality 192 kilobits per second Okay, highest quality ni untuk yang betul-betul studio punya. Tapi saya rasa high quality 192 pun dah sufficient. And tahniah kerana anda telah menjadi artis nampak saya pun dah jadi artis kat sini. Helmi yang compose, Helmi artis dan album UKM. Tak apalah kalau tak MOE pun boleh, nak letak you pun boleh Right, so ini album sulung saya. Dan share. And kalau you perasan dekat sini, you boleh open in So open in. Dia export dia makan masa sikit Right. So kita save to files. And on the iPad ni kita tekan GarageBand for iOS GarageBand for iOS and tekan save. So bila save dekat situ, dia akan jadi ni lah MP3 ataupun M4A sebenarnya, M4A punya file Okay, so kalau you pergi dekat files dekat sini, files, you boleh search balik for that song, maybe tadi Hotel California Okay, banyak dah saya buat. Tu Hotel Asian version Okay. So kita ada yang kita save tadi. Alright, and kita ada dekat sini M4A punya file Right. Okay. Dan itulah dia sebenarnya. Sorry. Zoom. Okay, saya dah tutup. Okay. Dan itulah sebenarnya tadi cara nak can create their own music So semua orang boleh create music sendiri dan semua orang boleh jadi artis dengan dengan menggunakan iPad dan iPhone dengan menggunakan software GarageBand. Dan untuk GarageBand MacBook dia berbeza sikit kerana dia agak advance. So kita takkan cover untuk bengkel ni. Tapi kalau you ada iPad ataupun iPhone, lebih mudah lah dia punya penggunaan GarageBand tu because dia straightforward. You click. Alright, okay. Rasanya back to you, Cikgu L. Maybe ada yang nak share lagu-lagu yang dia dah create tadi ataupun ada soalan-soalan? Ya. Okay, terima kasih Cikgu Ami atas perkongsian yang menarik. So ada siapa yang nak share? Tapi sebelum tu suka cerita saya nak maklumkan, sebelum saya terlupa, kalau setiap kali anda nak join sesi ni, kita sebenarnya kalau boleh cikgu off dulu aplikasi-aplikasi yang lain. Kalau cikgu swipe cikgu punya iPad daripada bawah, cikgu akan nampak kadang-kadang ada orang sampai 10, 12 aplikasi dia on in one time. Telegram dia buka, Safari browser dia buka, Notepad dia buka, Keynote dia buka, kemudian aplikasi lain lah. So kalau boleh cikgu close dulu, okay, close apps yang lain. Kemudian dua je lah, kalau macam malam ni hanya untuk Zoom dan untuk GarageBand. So actually lebih much better, much smoother. Sebab macam sebelum ni pun saya terlupa nak pesan sebab ada yang beritahu macam kenapa tiba-tiba iPad dia slow. Sebenarnya kadang-kadang technically dia gitu kalau cikgu tak perasan. So cikgu boleh swipe balik, contoh saya tunjuk contoh. Saya dah out meeting sekejap Maknanya cikgu swipe dia lah. Okay. Cikgu swipe, cikgu close aplikasi yang lain untuk lebih smoothkan cikgu punya iPad. So kita tengok ada tak soalan? Tadi masa edit chord gitar, kenapa saya buat tak ada lagu? Dari ni aja boleh keluar lagu. Doktor aja boleh keluar lagu.
Okey, kadang-kadang kena tengoklah. Cikgu tekan rekod ke tak tekan rekod? Ke cikgu terus tekan je instrumen tu. Contoh macam gitar, adakah cikgu terus tekan chord dia? Betul doktor So kalau cikgu tak tekan rekod, tak adalah. Betul juga kan? So ada lagi. Betul. So maksudnya masa sebelum you scrum gitar tu, you kena tekan button record tu merah tu tadi. Baru saya tak tekan record. Itulah betul. Itulah, ada siapa-siapa yang nak share, saya teringin nak dengar lagu-lagu apa hasil Nicolan. Siapa-siapa mungkin dah ada ikuti tadi ke ataupun dah pernah buat lagu ke dalam GarageBand, maybe nak share. Saya pun tak pandai sangat, saya pun tak ada basic music. So bagus juga kalau kita tengok mana-mana yang ada ada pengalaman ataupun tak ada pengalaman pun tak apa, kita nak dengarkan. Maybe dah berjaya recreate lagu tadi. Okay, ada siapa nak share? Muzik yang California pun tak apa, version cikgu punya sendiri. California version cikgu. Okay. Saya nak tanya soalan, saya pernah buat ni GarageBand. Boleh tak kalau kita nak edit lagu sedia ada untuk dimasukkan semua untuk kita buat sendiri GarageBand. Okey. Betul. Biasanya kadang ini soalan yang biasanya kalau kita lihat dalam GarageBand, orang akan tanya, kalau dia ambil lagu MP3 daripada lain, masuk dalam GarageBand, kalau dia edit, boleh tak? Itulah. So maksudnya macam ni kita sebenarnya going for copyright tu so copyright issue tu sangat penting rasanya kalau you ambil MP3 daripada orang tu, copyright orang, hak cipta orang, saya nasihatkan supaya you create balik tadi itu yang kita tunjukkan macam mana you edit chord. So bila you edit chord, you become yours, okay? Sebab you yang create lagu tu semula. I think it will be good sebab nanti sebenarnya copyright ni isu yang penting sebab sebenarnya kalau cikgu-cikgu ataupun prof, doktor semua ambil copyright orang, ada possibility kena saman sebab contohnya yelah saya ambil you punya karangan, saya pinjam sekejap, saya tulis lepas tu buat kan. So I think it is good to have your own. I think dengan present macam ni, you boleh create your own content. I think itu yang kita nak. Kalau boleh jangan ambil before orang lah. Banyak live loop dekat situ. Ya betul. Unless kalau cikgu masuk lepas tu cikgu delete balik track MP3 tu, cikgu compose sendiri, I think should be okay doktor Kalau dia delete balik track MP3 should be okay. Betul. And kalau ambil edit chord, you boleh lagu mana-mana pun boleh sebenarnya. Lagu lama P.Ramlee ke, lagu baru ke, lagu Blackpink ke, ambil letak je dalam tu. Confirm jadi punya. Okay, dengan autoplay tu you boleh main-mainkan sikit and mungkin lain sikit tapi kelainan tu lah yang menjadikan tu copyright you. Itu yang kita nak sarankan. Okay. So ada yang nak share malam ni? Kalau nak hadiah tu kita kena buat kelas doktor. Ada lagu Blackpink ke apa ke? Itulah. Okay. Ada yang dah try compose otherwise kita buat pertandingan tengok compose lagu. Bagus tu, okey. Mungkin ada di akhir ke ni malam ke-9 kita buat competition. Siap. Edition satu ke kan? It will be great. Okay. Macam lagi. Mana kita nak masuk ke? Cikgu Muhammad Zul nak tanya ke apa? Otherwise saya mute kan? Okey. Soalan ke apa? Okey doktor, saya nak tanya satu soalan tu. Bila kita gunakan lagu tu, mana kita ada alat gitar, ada 5 alat contohnya. Tapi tengah-tengah kita nak buat tu, di tengah-tengah tu kita nak buang satu lagu. Tapi kita nak buang, kita nak tiadakan lagu tu. Tapi kita nak ulang balik lagu tu di tengah-tengah jalan lain. Mana sekat kita potong, kita tambah balik. Boleh ke?
Macam kita Maksudnya duplicate tadi. I see, boleh. Tapi ini maksudnya daripada instrumen you dah record ke macam mana? Cikgu sekali lagi. Dia dah. I see. Doktor cakap tadi kita dah tengahkan bermula the step dia 4. Lepas tu dia ada 8, 10 kan. Tapi sekarang ni alat yang kedua tu kita nak timbul balik, kita nak hilangkan minit ke-8 tapi kita nak timbul minit ke-15. Ya, boleh cikgu, betul. So soalan ni adalah cikgu dah record lagu tu, dah masukkan dalam GarageBand and doktor nak cikgu nak copy ke daripada minit ke-8 ke minit ke-15 ya, ataupun saat ke-8 ke saat boleh. Kan ada wave dalam wave format tadi, ada warna hijau, warna biru tadi kan. So kita boleh tarik and boleh copy paste. Maknanya contohnya minit ke-8 kita naikkan volume dia, minit yang ke-15 kita turunkan. Maknanya setiap volume tu kita boleh adjust. Betul, kita boleh Okey, doktor saya rasa boleh, tapi kita kena nak tunjuk ke GarageBand? Saya try. Doktor, saya rasa kalau macam soalan dia tu, mungkin cara yang paling play safe adalah dia kena copy paste pada track yang lain. Bila pada track yang lain dia nak slowkan volume tu lebih senang. Dia tengoklah pada bar yang berapa. Sebenarnya. Cara yang paling senang lah, saya nampak macam tu. Betul. Okey, terima kasih. Kalau ya betul, you copy paste and maksudnya you boleh splitkan lagu tu. So maksudnya kalau saat ke-8 nak slowkan ke nak delete ke nak replicate ke semua boleh. Saya setuju dengan thank you Cikgu L. Okay, thank you. Okay, Cikgu. Ya, Cikgu Kamaria ada nak tanya? Angkat tangan tu. Nampak simbol angkat tangan. Tu ada nak share tu. Akak nak share tu. Cikgu Kamaria nak share. Alright, okay. Boleh. Sila. Okay, silakan. Sila. Share screen cikgu. Okay. Wow. Final countdown. Great. Cikgu Kamaria. Final countdown tu. Final countdown dengar. Great. Okey, saya kena mute balik ni. So Cikgu Kamaria. Kena check balik. So Cikgu Kamaria buat sebelum tu ke maksudnya ataupun sebelum ni ke ataupun baru buat tadi ke? Sebelum. I see. Tapi great. Wow. Okay. Nanti Cikgu Kamaria boleh share tu. Macam mana cikgu buat tadi lagu tu? Try and error. Sesi yang berikutnya boleh ikut. Sesi GarageBand. Jangan. Takut tak jadi tadi. Right. Okay, ada yang lain nak cuba kongsikan? Okay, wow, hebat tu, cepat dia digest. Tahniah Cikgu Kamera. Apply dynamic lagi mengancam. Okay, Maktab apply dynamic lagi mengancam. Mungkin cikgu boleh share ke? Cikgu Maktab Sir. Okay, Encik Maktab Sir ni dia kata apply dynamic lagi mengancam. Kok kita boleh dengar dia punya hasil dia? Cikgu Maktab Sir. Tanya kena letak lagu dari luar ke? Cikgu Aslina tanya nak kena letak lagu dari luar ke? Maksudnya macam mana cikgu? Nak kena letak lagu dari luar ke? Doktor faham macam mana doktor soalan tu? Nak kena letak lagu dari luar ke? Sorry, soalan apa soalan ni? Soalan dari Cik Aslina. Letak lagu dari luar. Tak faham.
Apa mungkin soalan dia lebih kurang macam tadi tu, maksudnya MP3 tu dia nak ambil dari luar. Itulah macam recommendation yang kita sebut tadi lah. Kalau boleh you create daripada GarageBand tu sendiri. And sebenarnya chord tu tak susah sebab dia dah ada dah. Pergi je search dekat Safari dengan menggunakan Safari untuk apa, search je maksudnya lagu tadi kan. Contohnya lagu Maafkan Kami, P. Ramlee. So ambil lagu Maafkan Kami tu, ambil dia punya lagu tu and cari dia punya. So Maafkan Kami gitar chord. Nanti dia keluar lah. Atau Blackpink, saya tak tahu lagu Blackpink, saya tahu kumpulannya Blackpink gitar chord. Nanti dia keluar gitar chord ke, drum chords ke, piano chords ke, and masuk dalam tu and you boleh try. Apa yang macam Cikgu Salimah tadi, Kamariah sorry. Cikgu Kamariah buat tadi. Cikgu Kamariah tadi apa, dia try and error and apa nampak dia pakai piano, dia ada alchemy synth tadi. So there's a lot of things that you can do in GarageBand actually. Okay. Okay, faham. Nanti kita ambil lagu tu dan ambil chord dia. Ya, betul. So apa-apa pun ambil chord. Kalau nak lagu daripada luar, ambil chord and kita try. Kalau nak cepat dan senang, ambil live loop tadi. Yang first tadi saya tunjuk ada live loop. Itu memang cepatlah nak buat. You klik-klik dah jadi Alright. Mulakan saya, lepas tu masuk drum dan masukkan effects. Betul tu. So bolehlah jadi DJ Alan Walker ke apa ke. Boleh tunjuk kat saya nanti. Saya tak sabar nak tengok ni. Okay. Rasanya kita ada masa lagi ke? Ada macam mana? Rasanya boleh Dr. Henry belanja nyanyi California. Nanti hujan nanti kat COVID. Aduh, itu kena sesi lain tu. Ustaz tu dia nampak tu boleh nyanyi tu. Wah, sesi lain boleh nyanyi dengan Cikgu Razif tu, nak dengar tu dua orang tu. Dia boleh nyanyi tu GarageBand tu. Apa ni, Hotel California tu Jamming kan? Jamming Kalau nak dengar doktor nyanyi, kena invite lah, kena invite bengkel lah. Kena jemput pergi bengkel, boleh kot. Itulah sesi lain kan. Aduh. Okey, itulah. Dan sekali lagi apa saya nak sarankanlah bahawa gunakan GarageBand ni untuk maksudnya your own creating your own song sebab kalau you tengok dalam keynote tadi tanpa sound tu dia still dia maksudnya you untuk menjadikan dia lebih immersive, untuk menjadikan lebih authentic masukkan sound effect tu, masukkan lagu you sendiri. And sebenarnya kalau you berikan kepada tas ni kepada pelajar dia boleh buat lagi dahsyat macam tadi student Alam Syah tadi kan. Saya tak ajar pun macam mana nak buat lagu lagu Avengers ada tak siapa yang teka betul So lagu Avengers dia buat tadi dalam masa 2 jam je. Dahsyat ni. So I think kita yang penting sebenarnya kita tahu the basic of macam mana nak guna macam GarageBand untuk teknologi. Kalau kita create the task, the learning instruction ataupun reka bentuk pengajaran tu, kita bagi task tu create a song, okay, and create songs tu jadikan dia cerita. Macam photosynthesis tadi, lagu tu sebenarnya ada cerita kat dalam lagu tu. Dia ada CO2 lah, apalah, menjadi macam ni. So I think dengan benda-benda macam ni students lebih engage. Okay, sebab teknologi tu dia takkan terjadi sendiri. Saya letak je iPad dalam kelas, jadilah begitu. Letak je iPad semua jadinya. Dia takkan begitu. So you have to, sebab tugas kita sebagai guru ataupun pendidik, profesor, doktor di 21 post industrial revolution okay. So kita kena drive the technology So kita kena instruct, okay, ataupun kita kena reka bentuk. Kita kena redesign the learning supaya pengajaran tu lebih bermakna dan lebih engaging right. Okay, so rasanya itu saja daripada saya. Thank you, terima kasih. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu L dengan Cikgu Razif
atas jemputan ini, and thanks semua kerana hadir dalam talian. Pertama kali saya workshop dalam talian bersama Apple Teacher Community, dan saya harap this is just the start, and many more to come, dan rasanya jangan segan untuk kongsi macam Cikgu Kamaria tadi. Saya rasa confirm dia boleh buat tu. I think sebenarnya lebih baik you yang share daripada community tu. Cikgu-cikgu tu yang share, barulah saya tengok pun wow, bestnya student saya yang buat, because itulah kalau kita jadi pendidik ataupun cikgu ni, saya rasa the best thing is bila student kita hasilkan sesuatu yang bermakna, very good, kita pun rasa wow, I did something right lah, supaya student tu boleh hasilkan sesuatu yang begitu. Alright, okay, terima kasih sekali lagi. Alright, back to you Cikgu El. Right, okay, terima kasih Dr. Hemi di atas perkongsian tadi. So kalau tengok chat ni pun, most of them ucapkan ribuan terima kasih. Okay, sebelum ni main loop je. Okay, dah boleh cuba. Okay Cikgu Zul, so lepas ni jangan main, maknanya bukan live loop je lah. Dah boleh compose lagu untuk hasil untuk PDP Cikgu. Okay, so Cikgu El. Ya saya. Cikgu El, boleh cakap sikit? Boleh. Sila. Okay, alright. So untuk esok, kita akan buat GarageBand yang sama, dan sesi dikendalikan oleh Ustaz Syukri. Dan Ustaz Syukri akan bagi yang lebih detail lah, hands on yang secara lebih terperinci, dan cikgu-cikgu boleh ikut lah. Maksudnya cikgu-cikgu yang hari ni boleh, yang tak ada lagi GarageBand, boleh pergi ke GarageBand, dan esok kita akan buat sesi yang lagi detail lah. Okay? Jadi Ustaz Syukri ada nak kongsi apa-apa untuk teaser esok ke? InsyaAllah Ustaz Syukri boleh nyanyi telefon ni. Cikgu Syukri Seraman tu. Ya. Okay, insyaAllah kita jumpa esok. Okay, esok saya akan tunjukkan macam mana cara untuk kita compose dan how to integrate with education lah. Maksudnya macam mana saya sendiri sebagai seorang guru pendidikan Islam gunakan GarageBand dalam pendidikan Islam, dalam sejarah, bahasa Melayu and so on. Okay? Alright. Okay, terima kasih kepada Cikgu Syukri. Tu dia buat teaser sikit dah tu untuk esok. Okay? So kepada yang lain, kepada Cikgu KPM, so saya dah bagikan link pada share slide ataupun saya sharekan link PLC untuk pendaftaran PLC ni. Okey, kepada cikgu boleh isi sekarang, dan kita akan buka sampai selepas 30 minit selepas habis sesi ni kita akan close. So harap cikgu boleh isi awal, sebab kadang-kadang esoknya tu ada yang PM, ada yang pagi PM kata kenapa pagi isi dah tak boleh. Sebab kita dah maklum dah dalam sesi. So maknanya sebenarnya kita tahu kadang mungkin cikgu terputus talian masa kita inform dan sebagainya. So kalau boleh cikgu alert lah. Okay, saya dah share dekat chat link untuk PLC ni, so cikgu boleh dapat sesi 2 jam lah bersama dengan kami. Okay, last but not least, screen dah tukar, tinggal tunggulah di sini, lambat sikit loading. Right, nampak tak? Okay, dia lambat sikit loading. Okay. So kepada anda semua, bagi yang dapat join link daripada luar, contohnya daripada Facebook ke ataupun daripada lain-lain group Telegram, so anda boleh lihat, boleh join Apple Teacher Community ATC Malaysia. Okay, sama ada cikgu boleh scan QR code ni ataupun cikgu terus boleh direct kepada link untuk Telegram ATC. Okay, di situ segala informasi terkini, bengkel-bengkel yang seterusnya semua kita akan sentiasa update di situ, dan cikgu boleh, ada juga beberapa soalan yang cikgu tanya dan kita akan respon di situ berkaitan dengan bengkel-bengkel yang telah dilaksanakan sebelum-sebelum ini. Okay. So ada apa lagi Cikgu Razif sebelum kita close sesi pada malam ni? Terbaik Dr. Hemi. Terima kasihlah kepada semua. Alright, okay, thank you. Assalamualaikum. Bye semua.
Okey, terima kasih. Assalamualaikum. L. Ya. Since this is a Apple teacher community, two things saya minta to highlightkan setiap kali. Suruh community pergi kepada Apple Teacher Learning Center. Alright. Supaya mereka ambil Apple Teacher punya certificate. Okay. Ya? Boleh. Kalau kita tanya 1,700 tu semua dah ada ke belum? Probably ke link tersebut. So just to make sure, remind them before kita end. Yang pertama. Yang kedua, since apa yang Dr. Helmi buat ni pun is under everyone can create. Tunjuk juga the everyone can create punya books where they orang boleh buat reference tu. Contohnya music, everyone can create music. Yeah? Alright. So because bila pergi ke reference tu dia lagi jelas, dia faham bila disebut tempo dan sebagainya. It's a very clear learning process di situ. Alright. Okay. Alright. Okay, well done Dr. Helmi and everyone. Okay, thanks. Terima kasih Kak Wan. So kita akan buat penambahbaikan akan datang. Okay, dan kita sudahi slot kita pada malam ini dengan Tasir Surau dan Surau Wa'as. Sekian, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye Cik Zul. Assalamualaikum.